العلا كما قالي يا بدراتي يا بدراتي يا بدراتي بالهدى كن لك مالي فلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما حوت بالأنوار yang dikasihi.
Sejarah urusan haji umat Islam di Tanah Melayu sejak berabad yang lalu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi ya badratim ya badratim min hadha kul takamali madza ماذا يعاب لرعى العلا كما قالي يا بدراتي يا بدراتي يا بدراتي بالهدى كن لك مالي فلا أنت الذي أشرق Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam Boleh dengar ke? warahmatullahi. Boleh, saya boleh dengar. Boleh dengar suara saya? Boleh. Sini takut internet slow sikit. Oh, okay. Alright. Ya, kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati dan dikasihi Barisan Pengurusan Kanan Tabung Haji, Pengurusan Jabatan Modal Insan,
ketua-ketua jabatan, pengarah-pengarah wilayah, pengurus-pengurus cawangan, anggota-anggota tabung haji di ibu pejabat dan cawangan, anggota anak syarikat tabung haji serta sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih diucapkan kerana sudi memeriahkan program kita pada hari ini. Baiklah, syukur Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Let's Talk Mental Health, siri yang ke-10 ataupun siri yang terakhir bagi tahun 2023 ini. Pada kali ini, penceramah jemputan kita akan mengupas satu topik iaitu roller coaster emosi, yang mana kita akan memfokuskan tentang bagaimana kita nak membina ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi penyakit kronik. Bagaimanapun kita bukan hanya fokus pada yang menghidap penyakit itu saja, tapi juga pada caregiver ataupun para penjaga. Sebelum kita bersulam bicara, eloklah kita berkenalan dengan penceramah jemputan kita, yakni yang berusaha Dr. Nordina binti Muhammad Kasim yang merupakan kaunselor kanan di Pusat Perkhidmatan Kaunseling Kerjaya di Universiti Islam Antarabangsa. Sebelum kita meneruskan majlis, ingin saya maklumkan kepada doktor dan para hadirin sekalian bahawanya pada program kali ini kita tak ada kuis, tapi kita akan pilih peserta terbaik selepas program tamat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis pada Dr. Nordina bagi mengupas topik pada hari ini dengan lebih mendalam. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemuda bicara Cik Atirah kan? Betul Cik Lee kan? Okey, betul. selamat perkenalan. Salam perkenalan daripada kami yang jauh di UAE ni dan juga warga kerja tabung haji. Di sekitar saya tengok tadi ada cawangan-cawangan, ada pengurus cawangan, ada pemimpin-pemimpin daripada tabung haji. Salam perkenalan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan sesi perbincangan kita hari ini. Saya lebih suka kalau setiap kali ada sesi talk begini, saya panggil sebagai sesi berkongsi. Bukanlah saya seorang memberi talk ataupun memberi penerangan, tetapi kita akan welcome, saya amat ala-alukan soalan daripada tuan-tuan haji dan puan hajah sekalian mengenai tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Untuk itu dah petang-petang ni saya mulakan dengan pantun lah kot sedikit ya, boleh kan? Tapi bukan pantun untuk dijawab lah, tapi mungkin di hujung nanti kita boleh jawab lah pantun tu. Okey, Boleh, pantunnya Doktor. simple. Okey, pantunnya simple saja. Minta daun beri daun, dalam daun ada bidara. Minta pantun beri pantun, dalam pantun ada bicara. Okey, saya sambung lagi pantun kedua. Secekak daun gelenggang, setalam sayur manis. Sekali pantun dilinggang, seumat insan memandang manis. Pantun-pantun juga, tapi topik kita untuk hari ini mesti kita kupas dan bicarakan bersama-sama ya. Cik Atira. Okey, sebagai pengenalan untuk semua pendengar para haji dan hajah daripada khususnya yang berkhidmat dengan tabung haji, dan juga saya difahamkan program ini juga dikongsi di secara publik, betul? Okey, jadi para pendengar, saya perkenalkan diri saya sedikit ya. Saya Nordina Muhammad Kasim, merupakan salah seorang kaunselor kanan di Pusat Perkhidmatan Kaunseling dan Kerjaya Universiti Islam Antarabangsa. Saya merupakan juga salah seorang KBPA, mempunyai KBPA, ada kaunselor berdaftar dan Direktorat Keamalan. Sudah berkhidmat dalam perkhidmatan kaunseling ni agak baru sajalah, belum sampai 20 tahun lagi. Jadi untuk pengetahuan hajah dan haji, sepanjang nanti kita berkongsi bicara mengenai tajuk ini, yang tajuk ini merupakan tajuk yang agak dekat di hati saya lah, sebab bercakap mengenai resilient. Sepanjang kita berkongsi nanti, mungkin tajuk yang kita akan kongsikan tidak semestinya kes itu pernah saya hadiri ataupun ladini sebagai seorang pengamal perkhidmatan kaunseling. Tidak semestinya klien saya terdiri daripada pelajar-pelajar UAE. Kita juga menerima kaunselor di luar. Maksudnya saya sendiri secara personal menerima klien daripada luar, daripada awam, staff di satu Malaysia lah, dan kadang-kadang mungkin juga di luar Malaysia, sebab kita sekarang sejak pandemik kan kita ada menggunakan platform online sebeginilah. Sebelum ni tak familiar dan tak glamour di Malaysia especially kan. Okey, so untuk itu saya rasa saya mulakanlah kot ya untuk perbicaraan kita mengenai tajuk kita
iaitu rollercoaster emosi membina ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi penyakit kronik. Okey. So, next. Okey. Sebagai pengenalan, saya definisikan dulu ia, apa itukah penyakit kronik. Ini saya ambil daripada daripada portal kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita boleh dapat benda itu, iaitu penyakit kronik ialah yang didefinisikan yang terdiri daripada lebih daripada 3 bulan. Tuan-tuan Haji dan puan-puan Haji sekalian, kenapa saya definisikan dulu penyakit kronik? Kita nak tengok nanti bagaimana perkaitan antara penyakit fizikal kroniknya dan juga perkaitan dengan tentang emosi dan psikologi. Sebab banyak kajian menunjukkan memang ada wujud perkaitan antara kesihatan fizikal dan juga kesihatan emosi. Particularly bila kita bercakap tentang stres, anxiety dan juga depression. Saya sebagai salah seorang pengamal kaunseling di Malaysia, saya sukalah bila pandemik menyerang. Bukan suka, don't get me wrong. Suka in the sense of sejak pandemik, barulah masyarakat Malaysia especially-nya mula bercakap tentang kesihatan mental, mula bercakap tentang kaunseling dan mula mengetahui dan mencari bagaimana dan ke mana mahu mencari pertolongan. Betul? Make sense kan? Puan Atira, Cik Atira, sorry. Okey. So penyakit kronik itu menurut portal kesihatan KKM didefinisikan daripada penyakit lebih daripada 3 bulan, mengganggu kehidupan seharian. Mengganggu ni in the sense maksudnya dalam rutin seharian tu ada perubahan dari segi jadual sedikit. Dan juga boleh dirawat tetapi tidak boleh sembuh sepenuhnya. Maksudnya nak balik kepada yang asal tanpa ada situasi penyakit kronik itu agak kuranglah sedikit peluangnya. Tapi maksudnya bagaimana kita nak membina daya tahan sebab kita kena accept benda yang ada sekarang. Okay, next. Saya beritahu ni. Right. Okay, saya kongsikan sedikit. Okay, statistik kesihatan penyakit kronik. Saya ambil ni daripada NHMS, National Health Mobility Survey lah yang dijalankan oleh KKM. Ini pada tahun 2019. Kenapa saya ambil ini sebagai penyakit kronik? Jangan salah faham juga. Bila saya ambil contoh ni kan, penyakit tidak berjangkit, diabetes, hipertensi dan kolesterol tinggi. Nanti cakap, doktor ini penyakit kronik ke? Ini ialah penyakit, saya refer kepada definisi tadi. Maksudnya penyakit yang memang kena ada. Okey, kalau nak didefinisikan penyakit kronik pun ada. Macam salah satunya yang banyak menyerang Malaysia, dunia juga, salah satunya ialah kanser. Itu ialah penyakit kronik yang memang people talk, and every day kita memang ada kenaikan dari segi statistik dari dalam dan luar negara lah. Okey, kalau kita boleh tengok sedikit kan. Okey, kalau yang kat sini penyakit tidak berjangkit macam diabetes, hipertensi dan kolesterol tinggi, ini kita panggil 3 serangkai. Sounds very familiar dengan masyarakat Malaysia, betul? Alright. Kadar kandungan gula, tekanan darah dan kolesterol yang tidak berapa cantik adalah faktor risiko utama bagi penyakit kardiovaskular. Alright, yang melibatkan jantung lah. Okey, statistik tunjuk kat situ ya, 1 juta orang di Malaysia mempunyai 3 faktor risiko utama inilah. Sekarang dulu kita cakap pasal aging kan. Sekarang bukan saja aging tetapi dia memang sentiasa ada wujud. Young age pun ada juga. Okey, 34 juta orang di Malaysia mempunyai 2 faktor risiko utama. Salah satu kalau tengok dekat situ kan. Okey, saya teruskan ya. Okey, apakah kaitan penyakit kronik dan kesihatan mental? Adakah kaitannya? Macam saya cakap awal tadi memang ada ya. Okey. Kita tengok dulu, tadi saya dah definisikan apa itu penyakit kronik, sekarang kita definisikan pula apa itu kesihatan mental. Alright, mengikut World Health Organization WHO, ini recent lah definisi yang terbaru, kesihatan mental ialah keadaan kesejahteraan mental. Maksudnya sejahtera mental, sejahtera fizikal. Dia kena ada kombinasi yang dua-dua, barulah kita sejahtera kedua-duanya. Okey. Yang membolehkan seseorang individu menghadapi tekanan hidup, menyedari kebolehan ataupun dalam bahasa mudahnya dia boleh menjadi full functioning person. Maksudnya dia boleh berfungsi secara maksimum. Maksudnya secara individu boleh berfungsi secara emosi, psikologi, fizikal dan juga kognitif. Kognitif ialah daya pemikiran kita lah. Okey, belajar dan bekerja dengan baik dan menyumbang kepada komuniti. Maksudnya bila kita menjadi satu individu, bila kita sejahtera mental dan fizikal, maksudnya bukan saja kita gunakan untuk diri kita saja, kita juga boleh menyumbang kepada masyarakat. Nanti kita akan explain further bila next nanti ya. Okey, dan juga boleh membuat keputusan atas kapasiti sendiri.
Ini pun juga nanti mungkin saya akan terangkan membuat keputusan dari segi konteks masyarakat Malaysia, terutamanya yang kita terdiri daripada masyarakat majmuk, iaitu masyarakat kolektif, di mana keputusan yang kita buat selalunya bukan saja bergantung kepada diri kita saja, tetapi kita ambil kira juga orang lain. Kita tengok nanti bagaimana peranan kaunseling dan kesihatan mental itu memainkan di situ ya. Okey, dan pembangunan peribadi sama ada dan terus disumbangkan kepada komuniti dan sosioekonomi. Okey, saya teruskan laju-laju sedikit. Okey. Kesihatan mental masyarakat Malaysia. Saya kongsikan sedikit ya. Saya suka kongsikan sejarah introduction-nya. Jadi boleh nampak sedikit percentage ataupun ada ada nombor di situ, jadi boleh kita nampak apakah senario yang terjadi di Malaysia especially. Okey, peningkatan beban penyakit mental dalam kalangan remaja mula-mulanya dan juga awalannya yang ini kita emphasize, ditekankan. Ini pun saya data ambil daripada NHMS terbalik. Alright, 2015 21.2 penduduk Malaysia berumur 16 tahun ke atas pernah mengalami gangguan kesihatan mental. Apa gangguan kesihatan mental tu nanti kita akan tengok. Okey. Dan juga taharap kemurungan. Kemurungan ni selalunya kalau selepas pandemik kita selalu cakap depres. Terutama kalau sekarang, kalau saya bagi contoh ya Tuan Haji dan Puan Hajah sekalian, bila adanya public domain macam contoh DAS 21, Depression, Anxiety, Stress Care 21 yang 21 yang kita boleh akses daripada internet saja. Bila kita ada kesedaran itu, secara umumnya masyarakat banyak akses dengan sendiri dan self-diagnose. Self-diagnose maksudnya dia akses sendiri, dia dapat dapatan sendiri dan didiagnose. Saya ni doktor, ialah saya ada kemurungan sebab saya buat self-assessment tu, saya nampak kemurungan, yada. Tapi sebenarnya kita nak tengok channel untuk jaga kesihatan mental ni, bagaimanakah patutnya channel untuk kita mendapatkan pertolongan yang sebenarnya. Okey. So di situ pun ada statistik menunjukkan 6.9 percubaan bunuh diri dan daripada itu ada penaikan sedikit daripada 2017. 2022 tahap kemurungan agak menaik sedikit di kalangan penduduk Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas dan percubaan membunuh diri pun agak naik juga di situ. Perlu diingat banyak juga isu-isu yang menyumbang kepada keadaan-keadaan ini. Okey. Seterusnya kita tengok juga penyakit mental dalam kalangan penduduk dewasa. Alright, dewasa tahap kemurungan 500,000 23% penduduk dewasa berusia 18 tahun ke atas. Jadi 16 tahun ke atas kan dengan remaja mengalami kemurungan. Okey, menurut statistik kemurungan banyak di kalangan wanita, penduduk di luar bandar, individu yang berkahwin dan berpendapatan rendah. Okey, ini pun sama kes bunuh diri. Portal rasmi PDRM pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak kes 1142 kes pada tahun 2021 berbanding 631 kes pada tahun 2020. Ini boleh kita akses daripada portal rasmi PDRM. Okey. Saya nak berbincang di sini apa itu kemurungan. Okey. Sebab selalunya kita tengok stres, anxiety dan kemurungan. Stres tu tuan-tuan Haji dan Puan Hajah sekalian, stres ialah benda-benda yang berlaku, kita selalu salah tafsir. Stres itu sesuatu yang tidak baik. Sebenarnya stres tu ada yang baik, ada yang tidak baik. Eustress contohnya. Eustress ialah stres yang baik yang membuatkan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Okey. Anxiety ialah apabila stres kita tidak dapat kawal, dia akan membawa kepada anxiety. Anxiety ni ialah keresahan. Terutamanya apabila benda yang kita bukan dalam kontrol kita ataupun dalam sudut yang kita boleh ada kuasa lah ke atasnya. Selalunya anxiety tu ialah benda-benda yang belum berlaku lagi. Stres tu ialah benda-benda yang sudah berlaku. Kemurungan ini berlaku, kemurungan ialah another level. Ialah kemurungan bila berlaku apabila stres dan anxiety ni kita tidak dapat kawal. Alright, merupakan salah satu dari kategori gangguan mental yang mencatatkan prevalent yang paling tinggi di seluruh negara di dunia. Jadi janganlah kita rasa kemurungan itu sesuatu yang kita kena simpan sendiri. Maksudnya keresahan hati itu kita kena simpan sendiri, tidak. Kita perlu cari bagaimana cara keluar untuk membantunya. Okey. Kemurungan merupakan gangguan mental paling tinggi yang ini berdasarkan apa yang WHO sampaikan pada tahun 2022 yang sedang berlaku di seluruh dunia. Tak kiralah dunia maju ke, dunia tak maju ke.
negara, sorry. Okey. Antara simptom-simptom yang boleh kita kategorikan dalam kemurungan ialah perasaan kesedihan atau kekosongan berpanjangan, hilang minat terhadap benda yang biasa kita lakukan, rutin atau hobi. Dah tak minat dah benda tu, cepat rasa letih dan tidak bertenaga, okey, mudah putus asa, rasa tidak berguna, rasa tidak tenteram, kurang daya tumpuan, fokus tu kurang dan juga mudah cemas dan gelisah. Betul tak saya cakap tadi? Cemas bila anxious, anxiety dan mengalami gangguan tidur. Maksudnya pattern tidur tu dah tak cantik dah. Sepatutnya kita kena ada sleep hygiene. Orang dewasa kena ada tidak lebih daripada 8 jam kena tidur. Jadi kena ada tidur tu. Tak bolehlah dewasa kata sebab saya dewasa saya kena 4 jam tidur. Tak boleh macam tu. Hilang selera makan dan sakit kepala. Okey, ini simptom-simptomnya. Tetapi sekali lagi Tuan Haji dan Puan Hajah sekalian, siapakah yang memboleh diagnose sama ada kita ada stress, anxiety ataupun depression, itu kita kena cari kepada orang bidangnya yang boleh diagnose ialah para kaunselor dan juga clinical psychologist. Okey, kita tak boleh self-diagnose. Okey. Okey, saya bawakan juga tadi definisi daripada perspektif barat. Saya citekan banyak tentang daripada WHO dan juga sarjana-sarjana barat. Kalau dari segi sarjana Islam juga Al-Kindi, Miskawi dan Abu Bakar ini berdasarkan daripada Najihah 2020 dalam artikelnya. Menurut ketiga-tiga sarjana ini, kemurungan datang daripada gangguan psikologi neurosis. Neurosis ni maksudnya yang tadilah depression, anxiety, stress tu, yang biasa saja bukan psikosis, yang terjadi kerana kehilangan perkara dicintai dan diinginkan. Maksudnya bila kita nak sesuatu, dia tidak terjadi seperti yang sesuatu yang kita mahukan. Jadi dia membawa kepada kemurungan. Okey, sama saja. Miskawi pun cakap yang sama, Abu Bakar Ar-Razi pun cakap yang sama. Okey, so sekarang kita nak masuk pada apa itu tentang tajuk kita hari ni lah. Kita nak cakap pasal roller coaster emosi. Bila tajuk roller coaster emosi macam roller coaster lah. Dia ada ups, ada down, ada ups and down. Dan dia tidak ikut jalan yang straight. Dia mesti ada berlingkar-belingkar. Apa ni, terbalik lah, ke depan, laju lah, ke belakang kan. Okey, kita definisikan apa itu ketahanan diri. Ketahanan diri, resilient dan ketahanan diri dan bangkit semula. Bangkit semula ni resilience lah. Okey. Resilient merupakan salah satu elemen bila kita bercakap tentang kesihatan mental. Dia dalam salah satu komponen kesihatan mental juga. Sebab apa saya kata begitu? Sebab memang itu didefinisikan dan juga setiap kita, macam kita cakap tadi kan, kita ada ups and down. Ada masa kita ups, ada masa kita down. Tapi bagaimana kita bangkit semula itu menunjukkan bagaimana kesihatan mental kita. Okey, so saya paparkan di sini sedikit beberapa definisi tentang resilient ataupun bangkit semula. Okey, yang pertama, orang yang mempunyai daya tahan yang tinggi lebih fleksibel. Ini daripada Psychology Today, mereka lebih menyesuaikan diri dengan kejadian kehidupan seperti yang diperlukan. Okey, ketahanan diri ataupun ketahanan diri ini ialah satu proses menyesuaikan pengalaman hidup yang sukar dan mencabar melalui fleksibel mental, emosi dan tingkah laku. Okey, sebabnya kenapa ya Tuan Haji dan Puan Hajah sekalian, ketahanan diri kita dan episod-episod yang berlaku dalam hidup kita seharian selalunya tidak sama. Episod yang kita hadapi, cabaran yang kita hadapi, terutama dalam tajuk yang kita perbincangkan kali ini ialah tentang penyakit kronik, ialah tidak sama. Fasa sakit yang didiagnosis kesihatan fizikal oleh doktor pun tidak sama. Mungkin ada yang ada 3 serangkai tadi, ada yang penyakit kardiovaskular, ada yang sekarang ni banyak saya lihat di dada-dada akhbar dan media sosial mengetengahkan tentang penyakit kanser, the silent killer. Sebenarnya penyakit kanser ni sebab kita rasa kita tak ada simptom-simptomnya. Bila cek-cek, dah demam tanpa henti, saya bagi contoh lah ya. Dan cek-cek, dan penyakit kanser dia ada stage dia, ada level-levelnya. Sedar-sedar ada level-level yang mengikut medical prescriptionnya tidak boleh melakukan banyak ubatan ataupun usaha. Okey. Okey, daya tahan juga didefinisikan sebagai proses dinamik di mana individu mempamerkan penyelesaian positif. Okey, walaupun mengalami kesukaran atau trauma yang ketara.
Okey, dan juga definisi yang terkini ACA, American Counseling Association, menambahkan satu bahagian khusus dalam kaunseling trauma dan daya tahan, iaitu untuk resilient, dan yang seterusnya menekankan tentang kepentingan bidang topik sebagai terutamanya sebagai practitioner di bahagian di kaunselor-kaunselor sekalian. Okey. Okey, bagaimanakah pengalaman daya tahan itu didefinisikan? Antaranya ini yang saya akan kupaskan seterusnya ya nanti dalam topik-topik yang seterusnya yang akan menekankan tentang bagaimana gaya hidup, di mana gaya tahan itu boleh bertambah baik dan boleh diperkembangkan apabila ada sokongan sosial, apabila kita boleh meladeni jangkaan ataupun expectation, dan juga pengalaman-pengalaman diagnosis awal mengenai sakit kronik terutamanya, dan apakah kesan ataupun efek daya tahan ini kepada hidup kita seharian dan cabaran-cabaran yang kita akan hadapi. Okey, sebelum kita teruskan kepada itu, saya nak sharekan dululah, kongsikan dulu. Satu je saya ambil. Sebenarnya teori-teori fasa daya tahan ketahanan diri ni ada banyak, tapi saya guna satu je lah dulu ya. Ini by O'Leary and McCovey. Alright. Okey, dari tahun 1995. Mengikut teori ini menyatakan bila kita resilient ataupun nak bangkit semula dalam mewujudkan satu ketahanan diri, terutama apabila kita menghadapi satu penyakit kronik. Penyakit kronik tu selalunya kadang-kadang penerimaan kita tu pun pelbagai. Okey, kita akan melalui 4 fasa ni mengikut teori ini. Okey, ada survive, iaitu bagaimana kita untuk meneruskan keadaan hidup kita, bagaimana kita respon kepada keadaan itu. Saya bagi contoh selalunya bila berita tentang kesihatan fizikal, penyakit kronik ini berkaitan dengan kesihatan fizikal lah kan, tentang satu penyakit itu, kita akan ada pelbagai perasaan. Nanti akan saya relatekan dengan grief juga, bagaimana perasaannya. Kita akan bertanya, kenapa saya? Saya dah jaga kesihatan saya. Oh, okey. Dan berbagai rasa, marah pun ada, geram pun ada. Okey, itu survive. Dan adapt. Adapt selalunya fasa yang kedua, bagaimana kita beradaptasi. Adaptasi banyaklah nanti akan melibatkan bukan sahaja diri kita sahaja, tetapi keluarga, significant other, social contact. Kalau kita berkerjaya kan, Tuan Haji dan Bu Hajah, memanglah kita berkerjaya kan ini kan, dia akan melibatkan rakan sekerja juga dan juga kerja-kerja yang keterlibatannya juga. Alright. Dan seterusnya, fasa yang recover dan thrive ini yang menunjukkan betapa kita boleh bangun semula atau bounce back. Recover, bagaimana kita bangun semula daripada fasa kesedihan bila kita survive dan adapt tadi. Kita mesti dijatuhkan dengan berita yang baru kita dengar. Dan thrive. Thrive-nya macam mana kita membina ketahanan diri, bagaimana kita grow dan berkembang. Okey, yang ini tadi bila kita bercakap tentang fasa bounce back tadi, tadi yang teori sebelah ni, ia juga berkait juga dengan ada teori yang tentang grief cycle. Elizabeth Kubler-Ross, dia mengatakan ada 5 cycle ini. Yang terbaru kalau tak silap saya ada 7 cycle. Okey, maksudnya bila setiap kali kita merasai kita grief dalam kesedihan, ada beberapa fasa yang kita akan lalui, iaitu denial. Denial maksudnya kita deny lah, kita menidakkan. Anger pun ada, kita rasa marah. Depression, kita rasa murung. Yang itu kalau tengok gambar ni kan, dia nampak fasanya ke bawah. Dan juga bargaining. Bargainingnya maksudnya kita struggle untuk bargain. Bargain tu macam kita bargainan tu. Bargain tu macam kita nak try to offer. Okey, kalau ni jadinya apa? Dan barulah nampak yang terakhir ialah acceptance. Walaupun ada menyatakan yang fasa ini tak semestinya kita start dengan denial. Kadang-kadang kita fasa yang lain dulu. Tetapi nak menunjukkan kalau tengok daripada carta ini, acceptance dah tinggi. Okay, jadi that's why dia punya lengkuk tu dah naik ke atas. Dan di lifeline-nya, di arahnya, kalau kita mendapat berita-berita yang agak kurang baik ini, kita ada fasa-fasa. Contohnya bila fasa denial dan anger, bila kita fasa tidak mahu terima kenyataan dan marah itu adalah fasa-fasa di mana kita memerlukan informasi dan komunikasi. Maksudnya di sini tuan-tuan dan Tuan Haji dan Bu Hajah sekalian, masa kita menerima proses ataupun
info tentang penyakit kronik yang kita dapat ni, ini ialah kita kena tanya informasi. Maksudnya kalau kita dapat satu sakit, saya bagi contoh lah penyakit kronik, katakan kanser kan. Kita kena tanya di mana dengan daripada resources yang reliable. Contohnya katakan didiagnose dengan kanser tulang. Jadi apakah simptomnya? Apakah treatmentnya? Apakah rawatan yang perlukan? Selalunya dalam diagnosis bila doktor mengatakan tentang ada sakit kanser umpamanya, dia akan come up dengan apakah treatment plan yang dicadangkan. Sebagai contoh, sekadar menyebut contoh kalau kanser dia akan ada perlu buat radioterapi ataupun perlu buat operation ataupun terus buat kemoterapi. Jadi informasi-informasi itu memerlukan kita untuk digest dan juga faham dan teruskan dengan rawatan seterusnya. Itulah pentingnya informasi dan komunikasi. Maksudnya di sini sebagai seorang pengamal kesihatan mental dan bantuan menolong, apabila Tuan Haji dan Puan Hajah menghadapi keadaan-keadaan macam ni, carilah di manakah boleh didapatkan informasi yang reliable. Jangan keep it to yourself. Saya faham kadang-kadang especially di kalangan masyarakat Malaysia yang kolektif kan, people tend not to talk about ourselves. Dan kadang-kadang kita akan cakap, tak payahlah cerita kat orang lain, nanti akan membuka pekung di dada. We're not talking about pekung apa semua ni. Kita bercakap tentang bagaimana sepatutnya kita mencari akses dan bantuan. Selalunya penyakit fizikal ni dia perlukan treatment, ada ubat, ada fisio, ada pelbagai dan itu perlu disegerakan. Lagi lama kita delay, lagi lama keadaan itu tidak berapa bagus. Begitu juga bila kesihatan fizikal ada kaitan direct dengan kesihatan emosi. Sebab tadi kan saya jelaskan bagaimana fasa-fasa yang itu, kita kalau tidak berkongsi dengan orang lain, kita tend to fikir diri sendiri dan kita rasa pelbagai, kita akan rasa macam oh, teruk sangatlah aku rasa sakit ni. Aku ni tidak boleh dibantu dan sebagainya. Okey. Yang fasa ketiga iaitu depression, kemurungan ini, dan di sinilah diperlukan emotional support emosi. Di mana boleh cari support emosi itu? Kadang-kadang ada stigma menyatakan kan, kalau kita mencari support, mencari bantuan emosi ini, kita menunjukkan yang kita lemah. Tuan-tuan Haji dan Puan Hajah sekalian, saya bagi contoh, umpamanya bantuan kaunseling ataupun perkhidmatan kaunseling yang jarang diperkatakan di Malaysia ini, bantuan kaunseling ialah untuk orang-orang yang normal, belum lagi memerlukan rujukan ke tempat-tempat lain. Contohnya rujukan kepada psikiatris. Bila melibatkan psikiatris, ia akan ada bantuan dari segi medication, perlukan ubatan untuk menstabilkan chemical di dalam otak lah. Okey. Jadi sokongan emosi ini diperlukan kalau kita, katakan kita sebagai seorang pengidap penyakit kronik, kalau kita rasa kita tidak boleh dapat bantuan, takut menerima stigma yang orang sekeliling akan labelkan kita, bantuan-bantuan boleh didapatkan daripada orang yang kita tidak dikenali. Itulah proses kaunseling sebenarnya. Kaunselor ialah orang yang memberikan bantuan emosi dan psikologi support, ialah bantuan kepada orang yang tidak dikenali. Dalam praktis kami pun kita memang tidak boleh bagi pada orang dikenali sebab dia takut ada dual relationship. Kita akan emotionally involved. Okay. Alright. Dan seterusnya fasa bargaining dan acceptance. Yang ini perlu kepada guidance ataupun bantuan arah mana option yang patut buat dan juga direction. Okay. Okay. Saya nak highlightkan di sini mengenai 3 elemen yang penting kalau kita bercakap tentang kesihatan mental. Tadi tapi yang kali ini saya nak terangkan tentang kesedihan sajalah, tadi grief tadi kan. Okey, yang kita cakap tadi sebelum ini. Nak beritahu sebenarnya kesedihan adalah proses normal yang melibatkan tidak balas. Sebab apa? Tidak balas itu melibatkan psikologi, sosial dan terhadap persepsi kehilangan. Tadi kan yang disebut awal. Selalunya kesihatan mental ini kita tekankan bila ada proses kesedihan, kita diajar secara macam ni saya nak guna perkataannya, secara
asasnya ataupun tradisionalnya kita tidak digalakkan untuk mengekspresikan perasaan kita, mengekspresikan perasaan kita. Contohnya kan, kalau sesuatu macam ini kan, kesedihan, grief ni tadi, itu ialah perasaan normal yang kita kena acknowledge. Bila kita hilang sesuatu, mestilah kita sedih kan? Itu tandanya kita normal, kita sedih. Tapi kita kena tahu sedih tu kena berapa lama. Kita tidak boleh drag lama. Kalau drag lama, itu membawa kepada isu yang seterusnya. Kesihatan mental, mental health dan mental disorder dan seterusnya. Okay. Alright. Okey, tiada had atau peraturan dari segi kehilangan. Kesedihan melibatkan kesakitan emosi yang berbeza mengikut individu dan kehilangan. Saya nak tekankan di sini kan Tuan Haji dan Puan Hajah sekalian. Emosi kita ni berbeza-beza. Sebab apa? Tuhan jadikan kita pun berbeza-beza. Secara psikologi ke, secara emosi ke, walaupun identical twin. Kembar yang dilahirkan, tapi kalau dibesarkan di tempat berbeza dan social interaction dia berbeza, dia akan menjadi satu entiti ataupun individu yang berbeza. Itu memang kita dah buat social experiment juga daripada social psikologinya. Okey. Kesedihan ini juga mempunyai aspek fizikal, kognitif, tingkah laku, sosial dan rohani. Okey. Seterusnya saya nak tengok dulu, kita nak bincangkan juga ya. Sebelum tu ada ke soalan yang boleh saya entertain sebelum saya masuk kepada cabaran bagi pesakit ini? Nampak macam belum ada lagi doktor, tapi untuk makluman kepada semua, jika ada soalan boleh kemukakan di ruangan komen, saya akan bacakan. Okey, alright, saya teruskan ya. Okay. Okey. Ada satu soalan doktor daripada Haji Mustafa Kamal. Alright, okey. Okey, dia kata Assalamualaikum doktor. Berdasarkan pengalaman doktor, ada tak rakan sekerja, bukan student UIA lah, yang jumpa doktor, yang bercerita dengan doktor berkaitan masalah mereka, sama ada isu kesihatan, kerjaya, perhubungan dan lain-lain. Dan bagaimana pendekatan doktor untuk buat sesi dengan kawan-kawan doktor. Harap doktor dapat kongsikan tips kepada kami untuk kami amalkan pada rakan sekerja, khususnya rakan sekerja. Okey, terima kasih Tuan Haji Mustafa Panjang Kamal. juga soalannya. Okey. Sebab ada disclaimer kat situ. Okey, tak apa. Okey, terima kasih, soalan yang menarik. Maksudnya saya ada a few soalan. Kalau saya terlepas nanti Cik Atira tolong remindkan saya balik ya. Okey. Memang kalau dari segi sesi kaunseling, macam di sini kan di pusat kaunseling ni, saya promote sedikit lah. Di pusat kaunseling UI ini kami ada 8 orang kaunselor. Satunya clinical psychologist, 7 lagi memang kaunselor. By profession is kaunselor. Maksudnya kami menjalankan sesi kaunseling lah. Itu ialah tugas hakiki kami di sini, menjalankan sesi kaunseling untuk pelajar, untuk staff, untuk orang lain juga, untuk staff punya dependent. Isu-isu yang Tuan Haji Mustafa tadi sebutkan tentang perhubungan, tentang bagaimana nak handle tips kan, perhubungan memang ada. Pelbagai isu yang kalau kita biasa, saya selalu suka gunakan analogi ini. Berbagai isu yang kita biasa tengok dalam TV ataupun kita baca di surat khabar ataupun social media, memang ada wujud dalam sesi kaunseling lah. Maksudnya memang ada. Cuma sebagai kita pengamal kaunseling, secara etikanya semua memang kita tidak berbincang secara open lah dengan orang lain. Walaupun dengan rakan sekerja kita sendiri. Itulah sebagai analoginya. Jadi mungkin soalan Tuan Haji Mustafa ni, adakah Tuan Haji ni, kalau saya faham soalannya, mungkin salah seorang tim akrab ke maksudnya? Okey, dia macam ni ya. Okey. Alright, tak apa. Kalau tak nak jawab tak apa. Saya generalkan. Okey. Sebab dia macam ni. Pembimbing rakan siswa di sekolah, kita start dulu dengan pembimbing rakan sebaya kan, PRS. Di universiti kita ada pembimbing rakan siswa. PRS ada. Di organisasi kita ada PRS juga, pembimbing rakan sekerja, tapi dikenali sebagai akrab. Okey, jadi kalau saya boleh reflect kepada soalan Tuan Haji tadi, Izid bertanyakan mengenai bagaimana cara handle sesi itu. Perhubungan menolong itu mesti ada etikanya. Okey, yang pertama mungkin don't get me wrong ya, sebab hari ini saya menggunakan head sebagai penceramah. Jadi banyaklah kena bercakap. Dalam sesi kaunseling, kaunselor kurang bercakap.
kita mendengar banyak. Kalau zaman-zaman saya belajar dulu, sifu-sifu saya bila dia mendengar kita punya practicum counselling apa semua, dia bagi dah disclaimer. Kalau dalam sesi tu saya dengar you cakap banyak, salah. Saya nak you buat sesi lain. Sebab dalam sesi kaunseling kita mendengar banyak. Kita akan menggunakan kemahiran untuk refleksi, bertanya soalan. Soalan pun ditanya bukan panjang-panjang. Kita tak bagi case study dan tanya. Okey. Etika perhubungan menolong, kalau boleh saya jawab balik soalan Tuan Haji tadi ialah yang pertamanya ialah isu kerasaan tu memang kita kena observe lah. Kalau selalunya di klinik-klinik kaunseling ataupun mana-mana pengamal kaunseling, sebelum kita memulakan sesi kaunseling atau perhubungan menolong, kita akan ada structuring. Kita beritahu apa do and don'ts, apa yang perlu dan ekspektasi akan berlaku dalam sesi kaunseling, dan juga kita beritahu juga apa yang kita sembangkan dalam sesi kaunseling ini ataupun bicarakan dalam sesi kaunseling ini akan menjadi PNC, private and confidential. Okey. Jadi kecuali tapi ada disclaimer, kecuali isu-isu yang melibatkan detrimental, melibatkan yang boleh membahayakan you, macam ada you kata ada nak case nak rasa nak bunuh diri and your life, itu kita tidak ada PNC dah. Itu adalah dia memang ada SOP dan ada borang, ada keterlibatan dan ada agreement sebelum sesi kaunseling itu. Okey. Dan jadi untuk saya reflect yang terakhir untuk soalan Tuan Haji, kalau kita dalam perhubungan menolong sesama rakan sekerja itu, balik kepada yang asal tadilah, kita maksudnya rakan sekerja itu bukan kita rakan yang rapat dengan dia. Sebagai seorang profesional, kalau orang itu rapat dengan kita dan dia perlu bantuan kaunseling, kita kena rujuk dia kepada kaunselor yang lain. You tak boleh ambil sebab you memang akan wearing different hat. Nanti akan jadi emotional involvement. Saya harap itu menjawab soalan. Okey. Saya rasa dah menjawab soalan Doktor. Okey. Boleh saya teruskan dengan slide yang seterusnya? Silakan Doktor. Boleh. Alright. Okey. Okey, untuk Tuan Haji dan penaja sekalian, kali ini kita nak tengok juga ya, apakah cabaran yang perlu kita hadapi ataupun depani dalam penyakit kronik. Yang pertama secara generalnya ialah apa yang dijangkakan, ekspektasinya. Sebab selalunya bila perkabaran itu disampaikan dalam penyakit kronik, tentang penyakit kronik terutamanya dia macam time bomb, meletup, dia jatuh, dan kita masih lagi dalam fasa kadang-kadang tu tak boleh terima lagi apa yang dikabarkan. Jadi itulah maksudnya fasa yang kita kena ada proses. Proses maksudnya ambil tahlil informasi dulu dan bertenang, dan baru kita akan ada next step dia. Okey, sebab apa yang diekspektasikan penerimaan itu pun berbeza-beza. Okey, saya klasifikasikan fasa cabaran-cabaran ini mengikut 5 lah keadaan yang utama yang mana saya akan terangkan secara detail selepas ini. Mula-mula ada dengan diagnosis dan cara pemilihan rawatan, semasa rawatan, fasa pemulihan dan kembali kepada rutin harian bekerja. Sebab sebagai contoh ya, untuk penyakit-penyakit kronik ini tidak semua yang memerlukan cuti untuk berehat ataupun cuti untuk mendapatkan rawatan, ada juga yang dia diberikan kita walaupun dengan ada sakit kronik itu, di samping perubatan, pengambilan ubat-ubat, kita pun boleh meneruskan pekerjaan seperti biasa kan. Jadi inilah fasa-fasa yang perlu kita tengok ya. Okey. Daya tahan dan isu utama. Apakah takrifan yang kita nak tengok? Okey. Yang ini kebetulannya ya Tuan Haji dan Muhajir sekalian, saya memang menjalankan kajian tentang pesakit kanser yang berkerjaya. Tapi peserta pesakit kanser saya ialah di kalangan wanita. Kenapa saya ambil kalangan wanita? Sebab prevalence of cancer di Malaysia, daripada 10 diagnosis of pesakit kanser, 9 terdiri daripada kalangan wanita, daripada 10, 8-nya ialah daripada lelaki lah. Jadi maksudnya prevalence dan kekerapannya lebih banyak daripada wanita. Dan kenapa saya ambil juga, kita tengok macam kan kita ni berkerjaya kan, attach kepada organisasi di mana di samping kesihatan fizikal dan mental kita masih lagi perlu meneruskan hidup dengan bekerja, dan juga proses-proses yang kita hadapi hari-hari itu kita akan teruskan. Okey. So kita definisikan sini ya, isu daya tahan ataupun bangkit semula. Antara isu utamanya ialah bagaimana kita takrifkan pengalaman daya tahan itu, dan bagaimana kita mendevelop ataupun membangunkan daya tahan ataupun mewujudkan daya tahan.
Okey. Secara asasnya takrifan itu kita boleh definisikan kepada 4 yang utama, iaitu kognitif, cara pemikiran kita, dan juga emosi kita, dan juga perbuatan kita, dan juga bila kita merasakan sesuatu yang Tuhan jadikan ini ialah sebagai reward ataupun sesuatu ujian yang Tuhan berikan kepada kita dari segi yang kita boleh terima dari segi positif lah. Okey. Yang kedua, pengalaman hidup. Pengalaman yang melibatkan gaya hidup, pengalaman awal diagnosis, kesan daya tahan itu, cabaran dia dan jangkaan dia, dan sokongan sosial. Daripada banyak-banyak kajian yang telah dikongsikan, banyak kajian menunjukkan bagaimana daya tahan itu boleh evolve ataupun boleh berterusan, ialah antaranya selain daripada spiritual kita, ia ialah juga datang daripada sokongan sosial kita. Tuan Haji dan Puan Hajah sekalian, maksudnya sokongan sosial ini sangat penting. Maksudnya carilah sokongan sosial yang terutamanya daripada kita punya significant others. Significant others kita itu ialah orang yang dekat dengan kita lah. Family kita, rakan sekerja kita, pasangan kita, anak-anak kita, ibu bapa kita. Jiran tetangga pun ada juga yang memberikan sokongan sosial, that in the sense mereka memahami apa kehendak kita dan apa yang patut dibantu. Sebab kalau yang pengidap-pengidap penyakit kronik ni juga, ini berdasarkan apa yang saya pernah temu ramah dalam sesi kaunseling dan juga dapatan kajian yang pernah saya lakukan. Mereka semua tidak favor, macam ni saya nak guna perkataan tu, maksudnya bukanlah nak dilayan macam kita layan macam umpamanya menunjukkan yang mereka ni tidak boleh buat apa-apa dah. Mereka tidak suka layanan begitu. Tetapi maksudnya faham keadaan mereka. Saya beri contoh kalau ada pesakit kronik yang kanser, didiagnose kanser, ada yang bila kemoterapi, menjalankan rawatan kemoterapi, ada yang tidak ada side effect. Ada yang biasa tak kalau Tuan Haji Wajah sekalian dengar, kadang-kadang ada side effect dia yang dia tak lalu makan, dia kata macam sayur, badan ni tak larat, makan barang-barang jadi rasa macam, dia orang guna perkataan tu yang saya pernah dengar, dia kata macam rasa makan metal, makan plastik, dia kata. Ada yang begitu kesannya, ada yang tidak. Ada yang kesan kemoterapi dia boleh makan apa saja, dia rasa biasa-biasa je, dia tak ada apa. Sebab berbalik kepada yang asal tadi kan, sebabnya itu badan masing-masing. Okey. Yang ketiganya juga isu utama yang dikatakan tentang bangkit semula ialah perancangan masa depan. Maksudnya bila fasa yang tadi kan, yang tadi 4 kotak yang warna-warni tadi, ada kuning, merah, hijau, biru tu tadi, bila kita bounce back itu, apakah penyakit kronik yang boleh mengubah mereka melihat masa depan ialah bila mereka mampu merancang masa depan. Maksudnya, I know I want to live. Walaupun ada diagnosis sekalian, jadi I have to take care of my sanity. I have to keep my sanity intact. So I have to plan. Saya kena ada perancangan masa hadapan. Dan kena ada strategi daya tindak. Ataupun dalam selalunya kita cakap coping mechanism. Tak maaf. Okey. Dalam coping mechanism, apa yang kita nak tengok hari ini secara cepatnya ialah strategi daya tindak yang saya bahagikan kepada 4 komponen utama. Macam saya kata tadi, dalam kajian-kajian, dalam jurnal yang banyak disebut dan findings, maksudnya kajian ni bukan dijalankan di Malaysia saja, di luar negara juga. Daya tindak yang utama, regardless, tak semestinya kita ni agama apa pun, dari segi Muslim ataupun non-Muslim, daya tindak spiritual itu memang membolehkan kita untuk bangun semula, bouncing back, right? Resilient. Maksudnya perhubungan kita dengan pencipta yang di atas memang kena kuat lah. And then daya tindak sokongan sosial, saya dah sebut dah tadi kan, bagaimana kita memberikan kefahaman dan meminta kefahaman daripada masyarakat, orang sekeliling yang rapat dengan kita. Sokongan sosial ini juga saya suka untuk tekankan, sokongan sosial ini juga boleh datang daripada support group. Support group tu macam ni saya nak definisikan. Saya beri contoh kalau
pesakit-pesakit kanser di Malaysia, mereka banyak ada support group. Dia support group tu selalunya maksudnya dia berkumpul dan dia orang memberi sokongan moral dan emosi dan psikologi kepada rakan yang mengalami situasi atau simptom yang sama. Saya suka untuk kongsi. Salah satu klien saya bila dia didiagnose ada kanser, tapi dia ni cepatlah buat tindakan untuk teruskan treatment. Dia terus decide bila doktor bagi option. Dia kata dia kena bekerja dan kena kuat untuk bekerja, maksudnya teruskan treatment sebabnya dia ada tanggungjawab yang lain. Dia ada tanggungjawab kepada syarikat, dia ada tanggungjawab kepada keluarga, pasangan dan juga anak-anak. Okey, jadi bila dia buat operation hari itu, esok bila dia sedar, ada satu support group daripada kanser tu datang dan kenalkan diri. Dia kata macam contoh, saya Dina, saya salah seorang support group untuk kanser di sekian-sekian. So saya nak tengok awak lah hari ni macam mana awak rasa. Walaupun sebab lepas buat bius apa semua kan, dia rasa macam mama lagi, jadi dia tahu, oh I'm not alone in this world. Bukan saya seorang yang kanser. Dan jadi apa yang jadi kepada klien saya ni, bila dia dah bangun semula, dia dah sihat physically, dia pun join. Jadi benda itu dia macam snowball, dia merebak-rebak dan membantu orang yang lain. Benda ni menjadi sesuatu yang medium untuk mereka menggerakkan untuk move yang ke hadapan lah. Okey, dari dalaman dan luaran saya bahagikan juga ni bagaimana kita boleh coping dari segi internal kita sendiri dan juga externally. Okey, ini saya dah sebutkan tadi ya. Okey, ini spiritual yang utama. Dari tindak dalaman, maksudnya internal. Tuan Haji dan Puan Hajah sekalian, berfikiran positif itu memang penting sebab untuk kekal positif itu sebagai seorang manusia yang normal, kadang-kadang agak sukar untuk kita sentiasa berfikiran positif. Alright? Sebab apa? Kita setiap hari ada berinteraksi dengan orang keliling. Kalau social psychologist, dia definisikan manusia itu sebagai social animal. Itu term dia. Tapi kita ubah. Maksudnya yang kita faham ialah kita ni Tuhan jadikan social entity. Suka atau tidak, kita memang perlu berinteraksi dengan orang dan perlu bersosialisasi. Jadi untuk berfikiran positif, salah satunya ialah kita boleh menjalankan positive self-talk. Alright, maksudnya self-talk dengan diri kita. As simple as you cakap sendiri ataupun kadang-kadang saya ajar jika klien ni jumpa tengok cermin. Terutama kalau yang wanita 1 hari 5 kali kot tengok cermin sebab nak betulkan tudung semua tu kan. Nak persiapkan diri apa semua tu. So daripada tengok cermin, you nampak physical you cakap juga dengan emosi. You cakap mengenai how you can bounce back. Alright. Dan bila kita bercakap itu secara indirectnya kita dah modifikasikan fikiran kita. Cognitive modification. And also modifikasi tingkah laku. Okey, kita modify tingkah laku kita. Salah satunya macam contoh macam mana nak berfikiran positif selalu. Kena duduk dengan keliling-keliling orang yang positif lah. Orang yang negatif tu doktor, orang negatif tu kalau perlu avoid, akan ada satu fasa yang memang kita akan kena avoid sebab dia tidak memberikan satu impact yang bagus kita. Okey, ini mungkin lagi satu ialah menjadi bagaimana kita nak coping mechanism untuk mewujudkan kita punya resilient ialah untuk menjadi assertive. Say no when you have to say no. Saya bagi contoh, kadang-kadang setiap hari kita ni 8 jam waktu yang aktif kita berada di mana? Kalau hari bekerja di pejabat lah. Ada masa yang kita memerlukan komitmen di mana kita kena jaga antara peribadi dan juga waktu kerja. Dan kadang-kadang kerja-kerja yang ada tu memerlukan kita menjadi asertif. Maksudnya say no lah when you have to say no. Tahu kita punya limitasi. Sebab selalunya kadang-kadang especially saya suka gunakan ayat ni. Soalnya kalau orang Malaysia dia collectivism tu tinggi sangat, dia selalu nak please others. Kita tend to, alah doktor kalau saya tolak permintaan dia nanti dia cakap apa kat saya, hari tu dia dah tolong saya ni tak boleh tolong dia. Okey. Dalam approach ke perkhidmatan menolong ataupun counselling, di mana kita kena preserve dan juga kita kena utamakan ialah
kesihatan emosi kita sendiri. Bunyi macam selfish kan? Tapi sebenarnya itu yang membuatkan kita rasa stabil secara emosi. Sebab kita banyak sangat nak rasa nak please others rather than nak please diri kita sendiri. So untuk sekarang kena belajarlah. Di mana-mana pun tak semestinya pejabat, saya bagi contoh ni. Kan? Di mana-mana keadaan kita kena tahu what we can do, what we cannot do. So kena bagi limitation. Tapi janganlah ini pula ambil kesempatan. Dr. Melina kata kena say no when you have to say no. Janganlah seumur asyik cakap no, no, no je pula. Yang tu dah lari pula kan. Okay. Alright. Okay. Daya tindak luaran, bagaimana kita nak coping. Okay. Based on kajian dan juga sesi-sesi yang telah dijalankan. Kajian selalunya kita dokumentasikan lah kan. Bila kita mahu untuk bounce back, bangun semula dan nak cope, salah satunya ialah mencari pertolongan profesional. Kena tahu di mana nak mencari pertolongan. Sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Muslim, saya tidak denikan di samping pertolongan orang, yang tadi kan spiritual kita sebutkan, pertolongan profesional, dan juga kita ada kena percaya the unseen things. Unseen things tu macam ada benda-benda yang kita tak boleh nampak. Jadi kalau bantuan di situ diperlukan, go. Saya bagi contoh ya, ada klien saya dia datang dan bercakap mengenai setiap kali dia solat, dia rasa solat dia tidak sempurna. Sebab dia ni menitik beratkan kesempurnaan, betul lah dalam segi solat. Okay, so dia datang sesi pertama, saya kata, okay, datang, okay, kita buat modification. Saya tanya solatnya di mana? Solatnya seorang. Saya kata, okay, mungkin tak boleh tak kita solat secara berjemaah. So dia kata, okay, saya ubah untuk seminggu solat berjemaah. Dan dia kata, datang lagi next week, doktor saya tak boleh jugalah. Saya bila nak sembahyang tu, saya dah start dengar suara. Aku baca Fatihah tak betul pun. Cakap macam tu. Okay, saya dah, kemudian bila saya tanya pelbagai, saya kata, dan dia kata, doktor sekarang saya bukan dengar je suara. Saya nampak dia dalam sesi kaunseling dan saya tanya, sekarang yang entiti yang you nampak tu di mana? Kalau dalam sesi setting kaunseling, kalau Tuan Taji dan Pak Jan nampak kan duduk di sini macam L-shape berdekatan gitu yang selesa klien, dan dia kata benda tu ada belakang doktor. So saya goosebump. Dan saya kata, okay, it seems that bukan dalam bidang saya dah. Saya refer you kepada psychiatrist boleh sebab you dah nampak dan dengar. Dan juga saya refer you kalau you nak buat spiritual so-called. Okay, boleh ke nak pergi, dan dia mahu. Jadi, bila mencari pertolongan profesional pun, Tuan Haji dan Puan Hajah kena tahu di mana. Dan kepada siapa yang kita kena cari pertolongan itu. Okay. Dan daya tindak ni juga, coping mechanism ni juga didapati apabila kita dalam penyakit kronik itu, kita menghadapi penyakit kronik itu, bila kita disseminate ataupun kongsi rasa dan pengalaman kita dengan orang yang seangkatan dengan kita, iaitu dapat memberi satu relief, okay, kepada kita, dan kita tahu oh, ini akan memberi kesan yang baik kepada bukan saja saya tetapi juga orang lain. Okay. Okay. Ini masa pun dah nak habis kan? Betul tak? Saya ada lagi berapa? 5 minit? 10 minit? 5 minit Okey, ke 10 minit? Bolehlah saya habiskan ni ya. Okey, bagaimana? Tak apa doktor, boleh habiskan sikit. Alright. Okey, penjagaan kesihatan mental ni kita bahagikan kepada yang senang je. 4S. Self-care, self-control, self-manage dan juga self-purpose. Self-care, yang ini kan kalau saya cakap ni selalunya, kalau secara ironinya, kalau self-care ni selalunya wanita-wanita ni selalu cakap kan, self-care tu banyak self-care kepada family. Jarang sangat nak self-care pada diri sendiri, betul tak? Okey, ini yang saya dapat tahu daripada pembacaan dan juga kalau para klien lah. Dia rasa overwhelmed sangat. Doktor saya rasa saya banyak nak kena jaga tu jaga ni, saya terlupa diri saya sendiri. Self-care. Okey. Okey, kita tengok ya. Apa itu self-care? Okay, salah satu yang kita boleh praktis ialah kalau teknik pernafasan, maksudnya saya tahu teknik pernafasan kita kena bawa sedar, ini kita praktis sebagai grounding teknik lah juga. Kita sedar pada keadaan keliling, depends kepada kita punya 5 senses, bau, telinga, rasa, sentuh apa semua kan, dan bernafas ikut mulut dan keluar ke hidung apa semua tu kan. Maksudnya bernafas
yang boleh kita kontrol. Jangan sampai yang kita rasa dah palpitation, laju jantung tu sebab ni anxious sangat, tak tahu nak pergi mana. Okey, meditasi maksudnya dengan diri sendiri, dan kalau dalam konsep kita sebagai Muslim, ini ialah kita punya spiritual lah, maksudnya kita dengan Tuhan, yang itu jangan lupa. Senaman yang kerap, yang ini bukan saja nak cakap ni lah, ini isu-isu masyarakat setempat juga. Senaman tu agak kurang dilakukan. Pemakanan yang sihat dan juga sleep hygiene. Saya pun dah sebut tadi. Kita selalu mengingatkan yang kita punya sleep hygiene ni, sleep ni tak penting sebab kita ni dah dewasa kan doktor. Sleep tidur tu tak penting sangat sebab kita dah dewasa. Kanak-kanak je yang kena tidur 8 jam. Tidak. Tidur itu membantu je. Macam tadi kan saya kata salah satu simptom kalau kemurungan ialah bila rutin-rutin yang kita buat ni kita dah tak seronok nak buat. Tidur dah terganggu, makan tak ada selera, benda yang kita suka buat dah tak suka buat, benda-benda yang baik lah. Kalau contoh kalau addiction tu, kalau kita ni suka shopping, shopaholic, tiba-tiba kata oh ini aku suka shopping, tiba nak kurang shopping nanti kemurungan. Bukan, itu salah konsepnya ya. Okey. Senaman yang kerap ni, okey. Saya nak suka nak menyebutkan di negara ASEAN ni, Malaysia ialah jatuh tempat kedua yang overwork. Itu memang banyak disiarkan di media-media sosial, saya selalu dengar dalam radio. Tapi saya tak ingat kajian apa. Maksudnya kalau negara maju dia memang kerja 8-5 je. 8-5 maksudnya, tapi 8-5 tu dia buat betul-betul lah. Dia memang betul-betul buat kerja dia into it. Alright, 5 tu you have to get your social life. Social life maksudnya selain daripada kerja, kita ada kerja benda lain nak kena buat. Alright, tu self-care. Okay, self-control saya dah cakap tadi. Firm, detachment psychology maksudnya berhenti seketika dalam memikirkan isu berkaitan kerja ataupun isu berkaitan orang lain. Fikir dalam tentang diri kita sendiri. Kadang-kadang yang ini kita panggil self-reflection sebenarnya. Alright. Dan juga ketahui hak-hak kita. Okay. Itu kena self-control. Kalau bila kita tidak ada self-control, itu yang membuatkan jadi mencacah merba dan mereflect kepada tempat lain. Okay. Self-manage, setkan priority, di mana patut buat, tugas apa. Kalau kita nak jaga orang yang jadi caregivers macam mana. Pengurusan masa kena ada, kena timing. Yang mana priority. Penyusunan semula kerja. Kerja ni tak semesti di kerja je, maksudnya di rumah juga. Okay, sebab kita ada diagnose dengan sakit kronik tadi kan. Okay, hilangkan gangguan, maksudnya distraction. Yang ni memang banyak juga kajian sekarang. Sekarang ialah distraction kita, mula-mula kononnya, saya bagi contoh kadang-kadang kononnya nak sampai ke informasi dalam WhatsApp. Bila dah tengok, dia terbrowse, dia perkataannya, alamak, terhanyut pula, dah tengok. Benda ni berkait, dah jadi attach kepada gadget especially. Ini regardless umur lah juga, kanak-kanak, dewasa, orang tua pun ada kan. Okay. Dan juga self-purpose. Reflect balik diri, dalam peribadi kita ni, kita mesti ada misi kan, mission kita. Short term dengan long term. Apa yang kita mahukan dalam hidup? Kadang-kadang kita kena beradjust dan beradaptasi, tetapi bagaimana? Okay, dan kerja juga sebagai kita ni kan ada attach sebagai organisasi, perkembangan kerjaya di kita tak kat mana kita boleh pergikan. Dan sebagai social entity, kita perlukan juga keluarga dan masyarakat. Bukannya hidup kita hanya ada kerja, keluarga dan kita saja. Kita pun ada masyarakat. Kena berinteraksi dan apa sumbangan seterusnya. Okey. Bila Cik Atira tadi cakap juga sebagai caregivers kan, bagaimana penjaga ini boleh bounce back. Sebab menjadi penjaga kepada individu-individu yang ada penyakit kronik ini, dalam gambar yang ni kita boleh definisikan sebagai kadang-kadang keadaan tu yang memang bergantung terus kepada caregivers. Okay. Jadi sebenarnya kita boleh tanya, who cares for the caregivers? Selalunya kita yang menjadi caregivers ni sama juga yang situasi tadi. Kita nak menjaga orang tapi kita lupa menjaga kemaslahatan ataupun mental health ataupun kesihatan mental kita sebagai caregivers. Okey, kesan kepada penjaga ini pun ada pelbagai juga ya. Macam saya definisikan kat situ kan. Ada kesan kepada penjaga, kesan kepada perhubungan sosial penjaga dan orang sekeliling, kesan kepada kesihatan fizikal dan psikologi penjaga. Okey, ini berdasarkan kepada memang ada diterbitkan kajian akademik dan juga dapatan-dapatan, maksudnya yang valid lah untuk kita tengok ya.
macam penjaga kan, dia mempunyai multidimensional. Banyak benda yang dia kena tengok. Terutama kepada yang orang yang dijaga dan juga diri dia. Dan selalunya orang yang menjaga ni juga ada tanggungjawab dan topi yang dipakai untuk responsibility yang lain. Saya bagi contoh ya. 66% caregiver selalunya datang daripada golongan wanita. Bentar lagi kan. Dan penerima yang menjadi yang caregivers ni beri care ialah 65%-nya juga wanita. Okay. So dia akan memberi kesan kepada perhubungan sosial. Macam contoh kan, bila kita menjadi caregivers, perhubungan sosial kita dengan orang keliling tu agak terhad. Jadi maksudnya kita selain daripada tugas kita, kita nak fokus kepada emosi orang yang kita jaga dan juga emosi kita. Jadi kita pun ada imbalance of emotion dekat situ. Okay. Dan juga memberi kesan kepada kesihatan fizikal lah. Kesihatan fizikal bila kita jaga pada caregivers tu, kita jaga orang yang sakit itu, kesihatan fizikal tu perlu kan, kita kadang nak angkat, nak betulkan, nak buat dressing apa semua tu kan tu. Dan juga expectation juga. Bila bercakap pada kesan fizikal dan psikologi ni, saya bagi contoh kalau di Malaysia selalunya kalau menjaga yang ada penyakit kronik, kalau secara tradisi ni yang penjaga sakit kronik ni bapalah yang dah tua berumur apa semua kan. Kalau kita meletakkan mereka di rumah-rumah jagaan yang ada kan, ada yang private datang apa semua tu, ataupun hantar rumah macam kita hantar anak nursery pagi hantar lepas tu ambil kan. Masyarakat akan mengambil kira kita macam itulah tak nak jaga ibu ayah. Whereas sebenarnya perbelanjaan yang kita bagi kepada untuk caregivers tu, dia quite menggunakan kewangan yang agak banyak. Sebab kita ada kawan-kawan ni kan yang menggunakan perkhidmatan yang begitu, dia sebulan pun makan 3-4 ribu untuk menjaga ibu ayah yang dalam keadaan yang tidak sihat ini. Okey. So itu membawa kepada yang poin ketiga lah, kesan kepada kewangan. Sebab kita punya family sendiri dan bila menjaga tu kewangan ini pun melibat, dan juga sosial tu pun kalau di kalangannya bercakap dengan tentang adik-beradik kan, siapa yang nak jaga, bagaimana kita nak kerjasama, nak collect ke kewangan bagaimana kan. Itu juga akan akhirnya mengakibatkan kepada kesihatan mental jugalah. Bila dia caregiver ni rasa macam aku seorang je yang jaga dah lah. Fizikalnya aku jaga, emosinya aku jaga, kewangan pun aku jaga seorang. Bagaimana boleh mendapat satu ultimatum ataupun consensus of opinion dalam menjaga kepada pesakit ini. Okey. Dan juga kesan kepada emosi selalunya kalau sebagai seorang pengamal saya nak pesan yang ni je lah. Kalau ada yang terlibat menjadi caregivers, bila kita datang dan tengok, janganlah meletakkan satu ekspektasi ataupun menanyakan soalan-soalan yang memberikan bebanan kepada emosi kepada orang yang menjaga. Sebab selalunya caregivers ni dia punya shift tak ada tau, dia memang 24 jam. Tak kisahlah dia memang full time caregivers ke ataupun dia ialah seorang yang berkerjaya. Jadi nak jaga tu sesuatu bila kita menggunakan banyak responsibility and different hats tu is quite troublesome. Jadi bagaimana kita boleh membantu? Maksudnya cuba memahami mereka dan jangan memberi ekspektasi yang pelbagai-pelbagai. Kalau dalam umpama yang senang, dalam ayat yang senangnya, kalau tidak mahu menolong jangan menyusahkan. Begitulah. Okay. Alright. Macam mana? Okay. Saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya untuk kali ini. Saya pulangkan balik kepada Cik Atira kalau ada soalan. Terima kasih kerana mendengar. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian yang cukup padat dengan ilmu yang berharga saya kira. Tapi sebelum tu kita ada beberapa soalan daripada para hadirin. Soalan yang pertama. Assalamualaikum Puan Doktor. Bagaimanakah kita nak bezakan penyakit mental dengan dirasuk setan? Penyakit mental dan dirasuk setan. Okey. Okey. Saya tengok yang atas macam ni. Boleh ke naik? Okey. Yang ni dah kan? Okey. Okey. Bagaimana kita nak bezakan penyakit mental dengan dirasuk setan?
Okey, kalau saya dah bagi contoh yang tadi kan, penyakit mental tu selalunya macam ni saya terangkan, untuk kita mendapat satu diagnosis sama ada apa-apa disorder ataupun kesihatan mental, kita bukan dengan sekali screening. Tadi saya sebutkan DAS21, itu ialah screening saja. Dia bukan kita nak boleh assess you sekali jumpa bagi satu screening dan kita diagnose, tidak. Macam saya kata tadi kan, kaunselor boleh handle isu-isu yang biasa, normal. Bila ada dah tunjuk simptom-simptom yang ada disorder, kita akan, lalu macam kami di office, kami ada clinical psychologist. So clinical psychologist kan buat assessment. Bila assessment itu perlu tindakan susulan seterusnya, di mana melibatkan psychiatrist, kita akan rujuk kepada psychiatrist. Dan selalu saya ingatkan, bila dirujuk kepada psychiatrist ni, psychiatrist ialah medical doctor yang ada background belajar ilmu kaunseling, tapi dia tidak do the talk therapy selalunya. Okay. Jadi dia akan bagi ubat. Counselor, we do the talk therapy tapi kita tak bagi ubat. Untuk membantu bila kita seorang itu untuk berfungsi secara normal balik, maka kedua-dua ni kena datang serentak. Saya bagi contoh. Katakan klien saya ada diagnosis dan memang jumpa psychiatrist, adalah medication apa-apa. Dia akan tanya kat saya, doktor boleh tak saya nak berhenti ubat ni? Contoh dia kata lorazepam ni mengantukkan saya apa semua. Saya kata, psychiatrist you cakap apa? Boleh berhenti tak? Kalau you nak berhenti ke apa-apa, you kena tanya psychiatrist you balik. I'm not in the authority to say you kena berhenti. You jumpa balik dia. Kita boleh gunakan sesi kaunseling ni, kita perlukan. Sebab itu melibatkan kognitif dan behavior modification and therapy. Okay, so itulah penyakit mental, yang itulah diagnosisnya. Kalau dirasuk syaitan tu, alamak, saya rasa yang itu saya rasa mungkin yang pakar untuk bahagian-bahagian healing spiritual ni kot. Yang itulah bukan boleh menjawab yang tu. Saya tidak ada jawapan, melainkan yang saya boleh cakap tadi tentang disorder. Okey, mungkin yang contoh saya bagi tadi, bila yang my client tu start nampak bunyi benda, saya refer psychiatrist dan dia terima, dan saya kata you nak pergi jumpa spiritual ke, you boleh jumpa ustaz at your own tu, kita bolehlah minta bantuan. Okey. Baik. Okey. Okey doktor. Soalan ni panjang sikit doktor. Okay. Salam doktor. Saya pernah mendapatkan rawatan melalui kempen pemeriksaan percuma di kios-kios yang disediakan. Soalan saya, apakah result yang dikeluarkan menepati standard yang sepatutnya? Sebab saya dah kena kes berkaitan masalah buah pinggang tahap 3 hasil pemeriksaan semasa kempen pemeriksaan percuma. Saya dah mula stres dan bimbang sebab sebelumnya okey je. Akhirnya saya buat pemeriksaan dengan KPJ dan hasilnya memang saya tiada masalah buah pinggang. So, apa pandangan doktor? Oh, okey. Ni kios-kios maksudnya buat pemeriksaan kesihatan lah kan, fizikal? Secara percuma punya. Ini ialah Tuan Haji pengurus cawangan besut. Betul? Saya baca kat situ. Okey. So saya rasa Tuan Haji dapat jawapan tu. Tengok. Bila kita check 2-3 kali dekat kios-kios kan. Okay, macam inilah macam saya cakap tadi, bantuan kita perlu dapatkan tak kisahlah secara fizikal, bantuan fizikal untuk kesihatan fizikal ke, kesihatan emosi ke, minta kita dapat daripada sumber yang sahih lah. Maksudnya yang boleh credential dan credibility dia. Tengok macam Tuan Haji lastnya pergi check dekat KPJ, alhamdulillah masalah buah pinggang saya tak ada. Bila 2-3 kali tu nampak ada macam masalah buah pinggang, dia pun confirm lah. Bila kita akan ada keadaan-keadaan yang luar kawalan, kita pun anxiety level kita naik kan, kita akan risau. Ya betul lah, aku sakit pinggang ke? Aku ni mengamalkan kesihatan yang baik, ambil makanan yang baik, bersukan semua sentiasa. Tapi masih lagi kan, just nak share salah satu kajian mengenai cancer patient, bila bercakap mengenai kesihatan kan, daripada 10 yang satu kelompok kajian itu, bila ditanya tentang adakah pesakit kanser ini mengamalkan cara hidup yang tidak sihat, fortunately mereka mengamalkan cara hidup yang sihat. Maksudnya dia tengok makan, dia jaga stress level dia kerja yang baik, dia bersenam selalu dan selalu buat medical check up yang tak semestinya tunggu 40 tahun, sebab sekarang sakit-sakit ni sebelum 40 tahun. Okey, jadi masih lagi ada penyakit-penyakit begitu. Early diagnosisnya sebenarnya early check up tu bagus. Okey, saya harap itu saya menjawab soalan Tuan Haji daripada cawangan besar. Okey, doktor, saya rasa ini soalan terakhir kot.
Okey, baik. Doktor, adakah fasa denial sehingga fasa acceptance tersebut Mm-mm. mempunyai tempoh masa tertentu? Mm-mm. Apakah yang kita boleh lakukan selaku orang biasa untuk membantu individu yang mengalami isu kesihatan mental dalam fasa-fasa tersebut? Okay. Alright. Based on teori itu, daripada fasa denial sampai acceptance itu, dia tidak ada spesifikkan fasa. Tetapi kalau kajian terkini, kalau dalam emosi kita, dalam grief itu, kalau dia mengambil masa yang terlalu lama, maksudnya dalam lebih daripada 2 minggu, jadi kita perlulah mendapatkan bantuan. Maksudnya macam saya kata tadi kan, emosi-emosi yang kita ada, kita kena acknowledge. Saya bagi contoh. Ramai klien saya, bukan ramai, di kalangan klien saya yang lelaki, bila menjalankan sesi kaunseling, tiba-tiba dia akan cakap, "Alamak doktor, minta maaf, saya menangis. Saya lelaki, saya tak boleh menangis kan doktor?" Dia cakap sendiri. Dan saya kata, "Okey, encik tidak menangis tu sebab apa?" Itulah sebab mak saya kata kecil-kecil tu lelaki tidak boleh menangis." So the value imposed. Whereas dalam sudut psikologi dan emosi, Tuhan jadikan emosi kita ni suka, marah, sedih, mestilah dikombinasikan dengan menangis kan. Sebab kita deny perasaan itu. Kena accept lah. Sebab baik pada grief tadi, bila fasa-fasa itu dia tidak ada yang spesifik sebab dia berbeza-beza orang kan. Acceptance kita bagaimana level. Tapi tidak boleh terlalu lama. Jangan cakap, saya nak melalui fasa itu sampai 6 bulan. Itu lama sangatlah tu. Maksudnya saya nak acceptance tu 6 bulan. Sebab kita nak kena move on. Dan soalan yang kedua, bagaimana boleh nak membantu kan? Nak membantu saya, macam mana kita sebagai kawan boleh membantu. Satu, approach-nya yang simple sebagai orang yang cakna. Bagus kalau soalan ini dan kalau kita sebagai seorang rakyat ataupun individu warga kerja yang nak membantu orang. Kita boleh tanya, how can I help you? Okey, boleh tanya simple. Kalau akrab, dia dah belajar skill dia lebih kan. Dia akan menjadi first person yang akan approach and then kita akan bawa kepada yang macam ni. Kalau di setting hospital, kita ada paramedik. Paramedik ialah sebelum jumpa doktor, paramedik yang first dulu. So akrab ialah para kaunselor. Sebelum jumpa kaunselor, so pergi dulu approach. Okey, tanya dia apa boleh bantu dan bagaimana boleh membantu dan rujukkan kepada, bawakan kepada yang sepatutnya. Kenapa saya kata macam tu, kepada yang sepatutnya? Sebab kadang-kadang isu-isu ni banyak kait. Kalaupun dia cakap pasal psikologi personal, kadang-kadang kait dengan social, family, financial, orang luar. So dia akan melibatkan, like it or not, akan melibatkan isu PNC, private and confidential, dan juga isu legal. Macam contoh kalau satu terjadi, dia kena apa-apa ke, legally nanti nak claim macam mana? Okey, yang itu further lah discussion mungkin nanti. Okey, saya harap itu menjawab soalan yang telah dikemukakan. Baiklah, ada last satu lagi doktor soalan. Okay, Assalamualaikum Madam, harap Madam sihat dan ceria selalu. Soalan saya, apa yang boleh dilakukan apabila pesakit sudah hilang minat pada perkara yang diminati? Selalu kalau kita hilang minat pada benda yang kita minati, apa yang patut selalu kita buat balik? Macam mana nak buat minat tu balik? Ada ya? Dia mesti okey. Sebab soalan yang general. Sebab kita minat kan. Macam saya cakap tadi, itulah kalau minat shopping tiba-tiba berhenti, takkan kita nak suruh dia shopping lagi sebab shopping ni dah ekstrim pula. Shopping selalunya retail terapi ni wanita lah. Sama juga kalau lelaki sport kan. Boleh minat sport, minat bola apa semua tu kan. Tapi kalau dah ekstrim tu kita kena ada. Dia balik yang kena moderate. Dalam Islam dia cakap mustatiah lah. Benda-benda tu yang biasa. Kena tengok juga keadaan ni. Kalau dia dia kurang minat apa pada benda yang dia biasa minat, dah kurang minat tu, kena tengok apa punca dia. Macam contoh kan, kalau kita ada anak yang tengah growing. Tapi kalau kanak-kanak lah, kadang-kadang kanak-kanak ni selection of words dia kurang. Dia selalu suka main apa semua tu. Tiba-tiba balik rumah, selalu kita ambil sekolah, dia bercerita apa semua. Tiba bila kita ambil kat rumah, dia kat sekolah, dia dalam kereta kurang bercerita. Dia kurang minat nak bercerita. Jadi kena tengok. How was your school? Kadang-kadang contoh ada
kena bully dengan kawan ke, kena ejek dengan kawan ke, kena marah dengan cikgu. Kena marah ni pun definisinya berbeza-beza. Ada orang yang dekat rumah dia tak biasa pun cakapnya tinggi-tinggi. Jadi bila cikgu tu tinggi suara, cikgu mestilah tinggi suara dalam kelas sebab kelas besar kan. Jadi dia kata, oh cikgu marah. Dan like it or not, worst case scenario, sekarang people talk about kanak-kanak banyak kan. So kadang-kadang ada kanak-kanak ni menjadi mangsa sexual harassment or those kinds of things. Jadi kena tengok balik. Salah satunya ialah kena tanya balik lah, kena sembang lah. Kena sembang. Macam mana, apa punca dia. Dan bila dah tahu punca tu, dan kita tengok bagaimana dia boleh menjadi minat dia balik. Kadang-kadang ada, kalau traumatic experience tu cerita lain pula. Dia mendatangkan trauma pula kat dia. Dan bila trauma tu dia tak boleh dah nak wujudkan balik minat dia. Dah ada trauma kan. Okey. Harap menjawab soalannya. Baiklah, terima kasih doktor atas jawapan. Mungkin saya boleh simpulkan sedikitlah berdasarkan apa yang kita dah belajar hari ini, kefahaman saya serba sedikit baik kepada yang menghadapi penyakit maupun yang para penjaga, kepentingan sokongan sosial, emotion dan sosial punya sokongan, guidance bagi menghadapi dan membina ketahanan diri itu sendiri. Begitu juga dengan komunikasi yang baik. Baiklah, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, kita teruskan dulu dengan sesi fotografi. Jadi saya mohon hadirin sekalian untuk membuka kamera bagi bergambar sebagai kenang-kenangan. Boleh buka kamera dulu? Okey, sekejap. Okey. Semua ready eh? Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Ini freestyle. 1, 2, 3. Alright. Okey. Jap. Tak rapat pula. Sekali lagi. Okey. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Alright. Okey. Terima kasih semua atas kerjasama. Terima kasih banyak pada doktor atas perkongsian dan pada hadirin yang sudi untuk datang menghadiri majlis pada hari ini. Tapi sebelum tu ingin saya peringatkan mohon kerjasama para hadirin untuk menjawab borang maklum balas melalui link yang telah diletakkan di ruangan di komen. Okey. Jadi dengan berakhirnya sesi fotografi kita pada hari ini, maka berakhirlah majlis kita. Dengan ini kita akhiri program dengan tasbih kifarah dan solat. Fungsi kat kau dia tak pernah boleh nak talk macam ni tiba ke masa. Okay, Assalamualaikum.